السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وواله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، والناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراط المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا. اللهم ya Allah, lapangkanlah dada kami. Wa yassir lana umurana, dan permudahkanlah segala urusan kami. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana, dan bukalah simpulan lisan kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan wasi'an, dan rezeki yang luas. Wa amalan mutaqabbala, dan kurniakan kepada kami amalan yang diterima. Allahumma ja'al fi qulubina nura. Ya Allah, jadikan pada hati kami ada cahaya. Wa fi lisanina nura, dan pada lisan kami bercahaya. Waj'al fi sam'ina nura, jadikan pada pendengaran kami cahaya. Wa fi basari nura, dan juga pada penglihatan kami cahaya. Allahumma a'tina nura. Ya Allah, berilah kepada kami cahaya. Amin ya rabbal alamin. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه حاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. Para jamaah hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, malam ini kita sambung lagi tajuk perbincangan kita dalam perjalanan terakhir menuju kepada Allah Ta'ala. Pada pengajian yang lalu kita telah membincangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyelamat ummah, di saat manusia berhimpun di mahsyar. Manusia menyebut nafsi, nafsi, diri aku, diri aku. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut ummati, ummati, umatku, umat aku. Itulah beza kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sehebat-hebat manusia pada hari itu, sehingga Nabi bersabda, ana awwalu syafi' wa awwalu musyaffa'. Sayalah orang pertama nanti yang beri syafaat. Saya ni pemberi syafaat,
Itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi syafaat. Dan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata dalam bicara soal syafaat Rasulullah ini, kata Sayyidina Anas, saya pernah minta supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri syafaat pada saya pada hari kiamat. Lalu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya akan laksanakannya, saya akan lakukan insya-Allah. Lalu kata Sayyidina Anas, di mana saya nak mencari tuan nanti? Nak cari Nabi di mana? Lalu Rasulullah menjawab, mula-mula carilah saya dekat titian As-Sirat. Kata Sayyidina Anas, kalau saya tak jumpa tuan di sana, lautan manusia, kalau tak jumpa. Lalu jawab Nabi SAW, carilah saya dekat Al-Mizan, tempat timbangan Al-Mizan. Kata Sayyidina Anas, kalau di situ pun saya tak jumpa. Sabda Nabi SAW, carilah saya dekat kolam saya, telaga saya, namanya Al-Kautsar. Lalu sabda Nabi SAW, sesungguhnya saya akan sentiasa berada di 3 tempat ini. Inilah Rasul yang akan memberi syafaat, menyelamatkan umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Imam Tirmizi, hadis ini hadis hasan. Hadis hasan. Para jamaah yang dirahmati Allah, kata Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah fi Ahwalil Maut wal Akhirah, hadis ini menunjukkan 3 tempat ini tempat yang sangat penting di hari akhirat untuk kita mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada pengajian yang lalu kita dah bincang tentang As-Sirat. Bagaimana luaskah, sempitkah As-Sirat itu, kita dah bincangkan, dan beberapa amalan untuk kita dapat melintas As-Sirat yang juga telah kita bicarakan pada pengajian yang lepas. Para hadirin, para jemaah yang dirahmati Allah, malam ini kita nak bincang tajuk seterusnya ialah Al-Mizan. Nabi sebut kepada Sayyidina Anas, kalau tak jumpa saya dekat Sirat, carilah saya dekat Mizan, tempat timbangan. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jadi malam ini yang kita nak bincangkan ialah yang pertama, adakah semua manusia akan ditimbang di atas timbangan Al-Mizan? Itu dipanggil soalan yang pertama. Soalan yang kedua, di manakah duduknya Al-Mizan itu? Di mana duduknya Al-Mizan itu? Yang ketiganya, bagaimana rupanya? Macam mana rupa mizan ini? Yang keempat ialah apakah amalan-amalan yang dapat menyelamatkan kita di atas timbangan tu? Apa amal-amal yang boleh kita lakukan? Moga-moga beratlah timbangan amal kita. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi sebelum tu patutnya antara yang nak dibincangkan ialah adakah yang ditimbang itu amal kita kah ataupun catatan amalan, buku amal kita kah, ataupun jasad kita ni yang akan ditimbang? Yang mana satu? Jadi tuan-tuan sambil tu tulis soalan tu, kalau boleh jawab boleh balik awal. Ya, kalau boleh jawab boleh balik awal. Baik. Inilah untungnya ceramah kuliah tak ada periksa. Kalau buat peperiksaan, baru kita tengok ada. Baik. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini bicara tentang Al-Mizan. Suatu timbangan yang nantinya akan ditimbang manusia atas timbangan ini. Jadi yang pertama yang kita nak bincangkan dalam perbincangan kita ini, adakah semua manusia ni akan ditimbang? Sebab timbangan itu dipanggil mizan.
Allah sebut dalam Quran, wal waznu yawma izinil haq. Wal waznu, dan timbangan al-mizan itu pada hari itu, hari kiamat, haq, benda betul, benda benar. Bukan main-main, bukan olok-olok. Tadi pun tu imam baca, fa amma man thaqulat mawazinuh, dan adapun orang yang ditimbang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka nanti dia berada dalam kehidupan yang penuh redha, puas hati. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang yang khafat, ringan timbangannya, amal baiknya ringan, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya neraka hawiyah. Ini dua ayat. Ini ayat yang menyebutkan ada timbangan, ada orang yang berat timbangannya, ada yang ditimbang ringan timbangannya. Jadi soalan yang pertama, malam ini rancangan kita bukan tanya ustaz. Malam ini rancangan kita ustaz tanya, ustaz jawab. Rancangan baru. Sebab kami dah tak masuk dah tanya dah ustaz. Masuk rancangan baru pula, ustaz tanya, ustaz jawab. Tonton dengar jawapan ini, ingatkan jawapannya. Maka kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitabnya At-Tazkirah fi Ahwalil Maut wal Akhirah, dalam kitab ini kata Imam Qurtubi, para ulama rahimahumullahu ta'ala menyebutkan bahawa nanti di hari akhirat manusia terbahagi kepada 3 golongan. Ya, besok hari akhirat manusia ini pecah 3. Satu kelompok namanya orang-orang bertakwa. Ini ashabul yamin, golongan-golongan kanan. Ini golongan yang bertakwa kepada Allah, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa, kita ini jadilah orang beriman, jadi orang bertakwa. Kerana itulah setiap Jumaat wajib bagi khatib mengingatkan makmum, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Bukan sekali, 2 kali. Wajib. Khutbah pertama sekali, khutbah kedua sekali. Kalau khatib terlupa baca, tak sah. Nak sebut pada kita, berpesan supaya bertakwa. Ini golongan paling selamat, ini golongan paling senang, ini golongan paling tenang. Ini yang disebutkan sebagai golongan-golongan kanan, ashabul yamin, yang Allah sebut dalam Al-Quran, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Dalam surah Yunus ayat 62, Allah berfirman, ala ni maknanya ambil maklum, ambil tahu, ambil ingat. Inna awliya Allah, sesungguhnya kekasih-kekasih Allah dipanggil wali-wali, awliya. Nanti mereka tak ada rasa takut, tidak ada rasa bimbang. La khawfun alaihim walahum yahzanun. Takut pun tak ada, bimbang pun tak ada. Siapa dia? Allah jawab, alladzina amanu. Yang dikatakan kekasih Allah tu orang beriman. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka ni orang beriman, adalah mereka ni bertakwa. Jadi kita ni berdoa jadi orang beriman yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suruh buat, suruh tinggal. Itu takwa. Ittaqullah itu. Ini golongan pertama, kekasih-kekasih Allah. Batu kita ni tuan-tuan buat amal ni nak jadi kekasih Allah. Dia kalau dah jadi kekasih Syekh, tak ada takut-takut, tak ada bimbang-bimbang. Sebab kita ni kekasih Allah Ta'ala. Akhirat besok milik Allah. Batu kita baca hari-hari Maliki Yaumiddin, Raja, Malik, hari agama. Dipanggil Yaumiddin, hari agama.
Kerana hari itu orang yang beragama Islam memang gembira. Sebab tu dipanggil Yaumiddin. Tak baca tak Maliki Yaumil Qiyamah. Dia panggil Maliki Yaumiddin. Itu hari orang ada agama. Orang yang ad-din maknanya innad-din indallah al-Islam. Agama di sisi Allah ni Islam. Ingat kita. Batu jadi orang takwa tu. Batu dipanggil Malik Yaumiddin. Hari itu Allah lah raja hari agama tu. Hari kiamat tu Allah lah raja, pemilik segala pemilik Allah. Ini kita pegang agama Allah Ta'ala. Ini orang bertakwa, kekasih Allah. Golongan kedua. Golongan kedua ialah orang mukmin tetapi bercampur aduk amal-amalnya. Ada amal yang baik, tapi ada juga amal-amal keji, dosa-dosa besar yang dia tak sempat bertaubat. Masa yang sama sembahyang puasa. Tapi sembahyang judi tak tinggal, tikam ekor. Apa lagi? Sabung ayam. Macam-macam lah. Minum arak masih ada lagi. Masih terlibat dengan rasuah, penipuan, penyelewengan. Pergi sembahyang, puasa Ramadan, zakat, pergi haji, pergi umrah. Ni campur aduk. Campur aduk amal baik, amal buruk, amal baik, amal buruk, bercampur aduk. Ini golongan kedua. Golongan ketiga ialah golongan orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Puak-puak kafir ini wa ashabus shimal ma ashabus shimal. Mereka ni puak-puak kiri, golongan-golongan yang kafir. Ada yang tanya, di mana orang munafik? Munafik dengan orang kafir ni sama aja. Orang munafik dengan orang kafir satu kumpulan. Cuma munafik ini kulit luar Islam, dalamnya kafir. Dalam dia kafir. Tak percaya Allah, tak percaya Rasul, tapi semayang. Kenapa semayang? Takut nanti orang kata macam-macam. Lawan Rasulullah, lawan Allah Ta'ala. Tak setuju dengan agama Allah, tak setuju dengan Islam, tapi dia Islam. Pelik. Dialah nak perjuangkan puak-puak liberal. Sokong pula plural itu disebarkan, tapi mengaku Islam. Ini kita hati-hati. Masuk golongan-golongan ini munafik ini, na'udzubillah min zalik. Kerana orang munafik dan orang kafir sama. Malahan Allah berfirman, munafik itu duduk neraka paling bawah sekali itu. Munafik neraka paling bawah sekali itu. Na'udzubillah min zalik, minta jauhlah. Dulu saya ngaji Kelantan. Orang Kelantan kata, no, duduk patak neraka. Kita orang Johor, ustaz mencarut. Rupanya patak neraka ni dia bukan mencarut. No, neraka paling bawah dekat kerak tu. Dia punya istilah dia lain sikit. Ni saya beritahu tuan-tuan ni, kalau mari orang Kelantan sebut begitu, tuan-tuan jangan terkejut. Dulu saya ngaji Kelantan, tuan-tuan. Kita orang Johor ngaji Kelantan, kalau nak beli kelapa tu, kupas kelapa, kita orang Johor panggil kopek. Makcik minta kelapa satu, kopek sekali. Kena marah je. Minta kopek pun marah. Rupanya sana natang lain. Lain. Tu bahaya juga. Bahaya. Tapi lah ni jangan boleh belakang lah ni. Orang Johor je. Kita ngaji Kelantan, selamba je cakap Johor ni. Buah mangga. Orang Johor kita tak panggil mangga, kita panggil buah mempelam. Pergi Kelantan minta buah pelai. Nak marah juga. Rupanya sana tak ada buah mempelam, buah pauh. Buah pauh. Mana aku tahu. Itu kalau orang Johor kerja JKR, kerja apa beh? Pelukis pelan. Kena marah je. Rupanya pelukis pelan. Juru lukis pelan tu nak cakap Kelantan. Teruk cakap Johor tu senang. Cakap Selatan. Orang Nogori ni pun pergi sana hati-hatilah. Tak. Mari dari mana pak cik? Dari Kotong. Rupanya kota sini ada kota Negeri Sembilan. Kelantan mari kota. Orang Jatah kota gapo agak. Kota. Sana kota tu lain apa dah. Jadi kena cakap Negeri lah Syekh.
Baik, itu golongan yang ketiga, namanya golongan mana? Golongan yang kafir. Maka kata Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala, dalam 3 golongan ini, orang-orang bertakwa ini, mereka orang yang diberi keselamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka ni selamat. Tidak lagilah mereka itu ditimbang, kerana timbangan al-mizan itu duduknya selepas hisab. Sudah dihisab orang-orang bertakwa. Mereka sudah dihisab dengan hisaban yasiran, hisab yang mudah-mudah, maka mereka selamat masuk syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Malah ada di kalangan orang bertakwa ni, selepas tidak dihisab pun ada, tak hisab, terus masuk syurga pun ada, tak perlu hisab. Yang dihisab pula yang bertakwa ni, hisabnya mudah-mudah, masuk syurga juga lagi dah. Maka yang nak ditimbang ini, kata para ulama, 2 golongan ni yang nak ditimbang. Satu golongan orang beriman yang bercampur aduk amal-amal baik dan amal buruk. Yang ini nak ditimbang. Satu lagi yang ditimbang orang kafir. Rupanya orang kafir pun akan ditimbang juga amal-amal mereka. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang beriman yang bercampur aduk amal baik, amal buruk, amal baiknya diletakkan di satu timbangan, cepe timbangan, kita panggil apa nama tu? Dia macam timbangan tu, bentuk dia macam nulah timbang zaman dulu-dulu tu, ada dua cepe dia. Nak sebut bahasa nasional kan tuan-tuan marah pula ni, susah ni. Nak sebut timbang yang ada dua cepe tu lah. Dua apa nama? Dua piring itu. Amal baik diletakkan satu piring. Amal baik ini bercahaya-cahaya. Amal buruk diletakkan di satu piring dan menjadi gelap-gelemat, gelap gelita amal itu. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka ditimbanglah orang beriman yang bercampur aduk amalnya. Kalau amal-amal baiknya itu berat, syurgalah dia. Tapi kalau amal-amal buruknya berat, nerakalah untuknya. Baik, kalau amalnya sama berat, maka mereka akan dimasukkan ke dalam satu golongan namanya Ashabul A'raf. Mereka masuk satu golongan. Tadi Ashabul Yamin, ini Ashabul Shimal. Mereka masuk satu kelompok namanya Ashabul A'raf. Tuan-tuan baca Quran, jumpa surah Al-A'raf, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Lepas tu jumpa surah Al-A'raf. Dalam surah Al-A'raf itu ada cerita Ashabul A'raf. Walaupun ulama-ulama berikhtilaf siapa dia Ashabul A'raf. Setengah ulama tafsir mengatakan Ashabul A'raf ni orang yang berat, sama berat. Nak kata syurga pun tak boleh, nak kata neraka pun tak boleh. Sebab sama. Dia duduk satu tempat yang tinggi. Neraka pun tak pergi, syurga pun tak pergi. Inilah golongan-golongan yang menunggu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Samalah juga tadi orang beriman yang ditimbang ini. Ada yang berat amalnya, amal baiknya berat, ada yang amal buruknya berat. Ini cerita orang beriman. Orang yang beriman pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang kafir. Orang kafir ni ditimbang juga amal dia. Tapi tuan-tuan ingat, orang-orang kafir ini amal-amal mereka tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Dan kita kena ingat, syirik adalah sebesar-besar dosa. Allah berfirman, inna syirk la zulmun azim. Syirik ini dosa paling besar sekali. Letaklah amal apa pun, kalau syirik itu besar, habis semua, tak guna. Jadi Allah timbang juga amal-amal orang yang kafir itu, untuk mengazab mereka, untuk menyiksa mereka. Maka jelas daripada hadis dan keterangan ini, bahawa nanti akan ditimbang amal-amal manusia. Jadi berapa tadi? 3 golongan tadi. Yang paling beruntung orang bertakwa. Orang bertakwa ni paling beruntung. Kita berdoa lah kita masuk golongan bertakwa. Batu kita disuruh, walaupun ada orang berkata kita ni ustaz bercampur aduk juga amal-amal.
ialah walaupun bercampur aduk, baik itu kita beramal, bertaubat, beristighfar, supaya amal-amal kita tu Allah padam. Allah padam. Kita dah cerita dah dulu, supaya dipadam amal-amal yang buruk itu. Allah boleh padam. Yang penting kita taubat, yang penting kita istighfar. Sebab tu lepas sembahyang istighfar, minta ampun pada Allah Ta'ala. Kerana itu kita disuruh banyakkan amal-amal. Dulu kita dah bincang dah macam mana nak hapuskan amal-amal yang dicatat itu. Antaranya dengan jalan taubat. Nabi SAW bersabda, "At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah." Orang taubat dari dosa ni macam orang tak ada dosa dah. Jangan buat modal, banyak ustaz, banyak dosa saya ni, Allah terima ke? Allah terima. Iya ke? Iya. Betul ke ustaz? Saya tak percaya. Orang kata Allah terimalah. Saya rasa tak terima ustaz. Ikut engkau lah. Nak ikut cakap dia pula. Orang mengajar tak dengar kata ni. Iya ke ustaz? Iya. Banyak dah hadis-hadis Nabi kita cerita kan. Seorang lelaki yang membunuh 99 nyawa, sampai nyawa ke 100 dia bunuh itu. Allah terima taubat. Ini disebut dalam kitab, dalam babu taubah, dalam kitab Riyadhus Salihin dan kitab-kitab lain lagi itu. Hadirin hadirat, para sahabat sebelum Islam, sahabat-sahabat sebelum Islam, sebahagian mereka tu jenayahnya besar-besar. Bunuh anak perempuan, minum arak, kaki judi, ada yang terlibat dengan riba. Allah, hadirin hadirat, saya ingatlah kita ni pun nakal-nakal kita, tak ada terlibat dengan jenayah bunuh, tak ada. Arak pun kita tak pernah minum. Judi pun tak teringin. Walaupun zaman budak-budak dulu main trup. Tak banyak masa ustaz, bertaruh seorang 10 sen, 20 sen. Itu yang kenal down speed ni, saya tak tahu orang bagi tahu. JKQ tu nesat macam-macam dia orang. Saya tak libat tau. Kawan-kawan main bertaruh 10 sen, 20 sen masa budak-budak tu. Main judi budak-budak, ya Allah, ya Rahman, ya. Tak terlibatlah, alhamdulillah. Apalagi jenayah-jenayah, tak adalah besar-besar. Sahabat ni tuan-tuan, sebahagian mereka pernah memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Khalid bin Al-Walid sebelum masuk Islam lawan Rasulullah. Ikrimah bin Abu Jahal sebelum masuk Islam lawan Rasulullah. Siapa lagi? Muawiyah bin Abi Sufyan. Abi Sufyan sendiri. Siapa lagi? Amr bin Al-As. Mereka pernah lawan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi bila mereka bersama Islam, diterima taubat-taubat mereka. Allah, kita tak besar mana Syekh. Allah terima insya-Allah taubat kita, yakinlah. Yang penting taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita nak bincangkan seterusnya. Yang kita nak bincangkan nanti, yang nak ditimbang atas piring timbangan tu, amal kita kah? Buku amal kita kah? Amal kita ataupun catatan amal, buku amal, atau diri kita? Yang mana satu? Maka berbeza pandang para alim ulama, berbeza pendapat. Berdasarkan beberapa nas, sebahagian mereka yang nanti akan ditimbang, ialah amal-amal kita. Amal kita ni ditimbang nanti, dijelmakan dengan jelmaan-jelmaan. Kalau amal baik, rupa yang baik ditimbang. Setengah hadis menyebutkan yang ditimbang adalah catatan amal kita. Nanti kita sebutkan ada beberapa amal yang memberatkan timbangan amal, catatan amal. Dan ada pandangan mengatakan yang ditimbang ni jasad kita ni. Hakikatnya serah pada Allah Ta'ala. Jangan kita berkelahi. Ini khilaf. Jangan kelahi, yang penting kita beriman, ditimbang. Takut kelahi, besok berat amal buruk daripada amal jahat. Amal buruk lebih berat pada amal baik itu. Lebih baik kita terima semua pandangan itu. Semua pandangan kita terima. Kerana hakikatnya Allah saja yang mengetahui. Baik. Itu hadirin para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Kemudian, bagaimanakah rupa timbangan ni, mizan ini? Maka digambarkan dia ada dua piring. Di piring satu ditimbang amal-amal baik. Ini piring yang bercahaya. Satu lagi piring yang ditimbang amal-amal jahat. Yang ini jadi gelap gelemat. Tengoklah yang mana yang berat.
Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wal waznu yawma idzinil haq, dan timbangan pada hari kiamat itu adalah perkara yang benar, benar-benar berlaku itu. Itu yang seterusnya. Yang seterusnya kita nak bincangkan lagi, macam mana kita nak memberatkan amal-amal kita ini. Maka disebutkan di dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya suatu hadis yang sahih, disebutkan dalam Sahihul Jami', suatu kitab hadis riwayat karangan Al-Imam At-Tirmidzi. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi daripada Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti hari akhirat Allah akan memeriksa setiap orang daripada umat saya, Nabi kata, di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Nanti Allah Ta'ala akan periksa seorang-seorang daripada umat saya di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Maka dibentangkan di hadapannya 99 catatan amalan. 99 catatan amalan. Satu catatan amalan ini, Nabi kata, satu catatan amal kita saujana mata memandang. Nak sampai ke 99 catatan amal, tiap-tiap satu tu jauhnya saujana mata memandang. Lalu Allah Ta'ala bertanya kepada makhluk yang disemak catatan amal. Allah tanya, apakah ada perkara yang kamu tak puas hati? Maknanya kamu kata ini bukan amal aku. Ada komplain tak? Ada komplain. Allah tanya. Ada nak protes? Takut-takut dicatat benda yang tak dibuat. Allah tanya. Macam hari ni kan banyak orang cakap lain, catat lain. Terutamanya wartawan-wartawan. Memang saya geram dengan wartawan hari ni. Kalau press statement tu orang cakap lain, lain yang ditulis. Sebab saya pernah diwawancara dalam satu program. Wartawan tu beria tanya, kita beria beri jawapan. Masuk surat khabar lain. Aku cakap lain, dia tulis lain. Buang masa baik kau tulis sendiri. Sungguh tu kan, lain kita cakap, lain dia tulis ya. Tapi bukan kes politik, hanya kes-kes isu agama. Soalan-soalan agama tu, lain tulis lain lah. Jadi Allah Ta'ala tanya manusia, ada yang kamu tak puas hati dengan catatan ni? Kalau malaikatku ni, mereka ni buat tak betul. Apa kata manusia? Tak ada. Siapa berani protes? Tak ada. Tengok memang betul semua. Semua dicatat oleh malaikat. Allah tanya lagi, adakah kamu ada alasan? Ada nak beri alasan apa-apa? Maknanya tak puas hati, nak beri alasan apa-apa kah? Kata manusia itu tak ada. Tak ada. Nak sebut hadirin para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, waktu ditanya, disemak itu banyak amal-amal yang tak elok. Lalu Allah Ta'ala berfirman, kamu masih ada satu kebaikan di sisi kami, dan sesungguhnya tidak ada suatu pun penyelewengan yang akan kamu deritai pada hari ini. Maknanya kamu jangan bimbang. Inilah yang Allah sebut dalam Al-Quran, wa nada'ul mawazinal qista yaumal qiyamah. Allah sebut dalam surah Al-Anbiya ayat 47, kami akan letakkan neraca al-mizan itu dengan penuh keadilan pada hari kiamat. Fala tuzlamu nafsun syai'a, seorang pun tidak akan dianiayai. Yang lalu Allah Ta'ala berfirman, ada kebaikan yang kamu buat, ada. Maka Allah Ta'ala pun perintahkan dikeluarkan satu catatan amal yang tertulis di dalamnya kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah suruh keluarkan catatan amal itu yang tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu Allah berfirman kepada orang tersebut, sekarang kamu tengok timbangan amal kamu. Kata orang itu, apa ni? Heran dia, sebab amalnya yang baik tadi sedikit, tiba-tiba diberatkan dengan 2 kalimah syahadah.
Lalu Allah Ta'ala berfirman, kamu tidak akan dizolimi pada hari ini. Lalu sabda Nabi SAW, maka diletakkanlah catatan amal yang terkandung dalamnya kalimah syahadah tadi di satu timbangan. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah, ternyata catatan itu memberatkan amal-amal kebaikan tadi. Maka tidak ada suatu pun yang lebih berat melainkan yang diletakkan di dalamnya nama Allah Subhanahu wa taala. Ini amal yang pertama, nak memberatkan amal kita ni, jaga dua kalimah syahadah ni, jaga. Ini yang tuan-tuan duk baca, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata para ulama, ini bukan syahadah kita masuk Islam. Ini syahadah memang kita bersyahadah, berikrar, menjadi saksi bahawa tidak ada Tuhan yang kita sembah illallah, hanya Allah saja. Sebab tu jagalah dua kalimah ni. Hanya Allah kita sembah, kita tak sembah yang lain. Hanya Allah Tuhan kita, yang lain bukan Tuhan. Ini tak yakin Allah sebagai Tuhan, nak cari Tuhan lain, rasa Tuhan lain pun betul. Na'udzubillah min zalik. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita bersyahadah Muhammad Rasul. Ini nak cari Nabi lain, cukuplah Nabi Muhammad Rasul. Nak Nabi lain, Nabi mana? Kami nak Nabi Melayu. Jumpa ayapun mau jumpa. Allah, hadirin hadirat, ini mintalah jaga syahadah kita ni, jaga syahadah. Jangan batal syahadah. Ini yang pertama sekali, yang memberatkan amal, timbang amalan kita ni. Yang pertama. Yang keduanya, disebutkan dalam sepotong hadis Nabi SAW, antara yang memberatkan amalan kita ini ialah salawat atas Nabi SAW. Salawat, tuan-tuan. Tadi kita baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, itu. Taib. Antaranya lagi selawat, banyakkan selawat. Disebutkan dalam sepotong hadis, apabila kebaikan orang beriman itu ringan, ditimbang amal baik, amal buruk, rupa amal baik dia ringan, maka Rasulullah SAW mengeluarkan catatan sebesar jari, besar jari je catatan itu. Di sinilah ulama mengambil nas, yang ditimbang besok adalah buku catatan amal kita tu. Yang tuan-tuan berselawat, malaikat catat. Tuan-tuan berzikir, malaikat catat. Tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu, malaikat catat. Tuan-tuan tidur, malaikat catat. Buatlah apa pun, buang sampah, berzikir, semua malaikat catat. Baca Quran, malaikat catat. Yang paling hebat, ada selawat Nabi. Jadi Nabi letak catatan amal besar jari, lalu diletakkan atas piring neraca sebelah yang kanan yang berisi amal-amal kebaikan. Maka amal kebaikan tadi menjadi berat. Maka berkata orang beriman kepada baginda Nabi SAW, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Mereka menyebut begitu, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Alangkah indah wajah Tuhan. Bi abi anta wa ummi, demi ayahanda saya, demi bonda saya, cantiknya wajah Tuhan ini, baiknya budi Tuhan ni. Siapa Tuhan? Lalu sabda Nabi SAW, sayalah Nabi kamu Muhammad SAW itu. Dan tadi yang dilemparkan, yang diletakkan atas timbangan itu adalah selawat kamu pada saya. Saya balas sepenuhnya selawat kamu kepada saya di saat kamu memerlukannya. Hari ini saya tolong kamu. Ini syafaat Rasul SAW. Hadirin para jemaah dirahmati Allah. Jadi yang kedua tadi apa dia? Selawat. Batu bila saya sebut Nabi Muhammad SAW, tuan-tuan sambut sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak kita sudah berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita berhenti seketika, kita bagi laluan untuk azan. Sambung beberapa lagi amal yang memberatkan timbangan kita. Silakan azan dulu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا بالإسلام دينا اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا وسيلة الفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وضعه. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan izin kita sambung sekali lagi. Baik. Yang kedua, selawat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila tuan-tuan nak selawat? Bila tuan-tuan nak selawat? Antara disunatkan kita berselawat ni lepas azan, tadi. Sebab tu antara amalan-amalan kita lepas azan, dengan azan tu jawab la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian barulah Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah. Ada lagi amalan lain lagi, antaranya setelah bersyahadah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, baca raditu billahi rabba wa Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Barulah Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan alwasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Baik. Ini yang kedua, banyakkan selawat pada Rasulullah. Jadi laki-laki itu tanya, siapa tuan? Indahnya wajah tuan, baiknya budi tuan, siapa tuan? Maka jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya nabi kamu Muhammad, dan ini adalah bacaan selawat kamu pada saya. Saya balas sepenuhnya salawat kamu kepada saya itu di saat kamu memerlukannya. Saya bagi, saya beri, saya syafaatkan. Kan itulah hadirin para jamaah, disuruh kita ni banyakkan selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Pada pengajian yang lepas kita dah bincang dah. Tapi saja saya nak tanya tuan-tuan. Ingat ke tidak, mengapa kita selawat Nabi? Mengapa selawat Nabi? Kita minta Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ya Allah, ya Allah, rahmatlah dan selamatkanlah Rasulullah. Untuk apa tuan-tuan minta Nabi diberi rahmat dan selamat? Sedangkan Allah sudah sebut Rasulullah itu pembawa rahmat. Rasulullah itu memang sudah selamat. Kalau begitu untuk apa tuan-tuan minta lagi, ya Allah, rahmatlah Rasul, rahmatkanlah Nabi, selamatkanlah Nabi. Untuk apa? Sedangkan saya ulang balik, Rasulullah itu memang pembawa rahmat. Memang Allah rahmat Rasul. Dan memang Allah sudah menyelamatkan Rasul. Kalau begitu untuk apa kita selawat Nabi? Maka jawapannya untuk menyelamatkan diri kita. Tuh. Selawat Nabi ini untuk selamatkan diri kita. Rasulullah itu memang selamat dah. Jadi kita ni berselawat pada Rasul karena Rasulullah itu kekasih Allah. Bila kita mendoakan kekasih Allah, Allah akan rahmat kita tu. Itu banyakkan selawat. Yang kedua, yang ketiganya. Yang ketiganya, antara amalan-amalan nak menyelamatkan, nak mendapat syafaat Nabi, nak memberatkan timbangan al-mizan. Di dalam sepotong hadis Nabi SAW disebutkan antara amalannya ialah menunaikan hajat saudara-saudara se-Islam kita. Maknanya penuhi hajat, tolong saudara-saudara kita yang susah itu. Sabda Nabi SAW, barang siapa memenuhi hajat saudaranya, maka saya akan berdiri di sisi timbangan neracanya nanti. Jika timbangannya berat, beruntunglah dia. Tapi kalau timbangan amal kebaikannya ringan, saya beri syafaat pada dia. Inilah yang kita disuruh, bantu sesama Muslim kita, sesama mukmin. Bukan menyusahkan sama Islam. Selamatkan saudara se-Islam kita. Inilah yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi. Antaranya sabda Nabi, sesiapa yang melepaskan kesusahan satu daripada kesusahan saudara se-Islamnya, nanti Allah lepaskan kesusahannya pada hari kiamat itu. Allah lepaskan kita. Dan Allah, Nabi juga menyebutkan, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan tolong seorang hamba yang selalu tolong saudara-saudara dia. Jadi kita ni kena selalu tolong. Kalau tuan-tuan tak tahu macam mana nak tolong, nanti tuan-tuan hubungi saya. Sebab kami hari ni banyak bergerak dakwah dan bantu fakir miskin di Sabah. Sabah tuan-tuan memang kita kena bantulah. Mereka ni perlukan sokongan hari ni. Pendakwah kita dari Semenanjung duduk sana tuan-tuan. Saya pun tak sanggup. Tak sanggup ya nak kawan dengan dia orang. Kita ngajar Bismillahirrahmanirrahim, dia baca Simillah Siraman Sirahim. Penat ya. Baik ngajar tuan-tuan. Tapi teman-teman sahabat-sahabat kita sanggup duduk bersama dengan dia orang. Tapi kena banyak bantuan sikit lah, kena bagi bantuan dia. Jadi kita bantu sama-sama Muslim kita. Itu yang ketiga. Amal yang keempat. Amal yang keempat, antara yang memberatkan amalan kita, para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ialah ucapan La ilaha illallah. Yang tadi, 2 kalimah syahadah. Yang ini yang tuan-tuan duk berzikir, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ataupun tuan-tuan duk tahlil, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Itulah dipanggil kalimah yang memberatkan amal kita itu. Ini disebutkan dalam hadis yang kita bacakan tadi. Maka dikeluarkan satu catatan amal yang tertulis di dalamnya kalimah La ilaha illallah, diletakkan atas satu timbangan berat, timbangan kebaikan. Itu catatan amal La ilaha illallah. Dan La ilaha illallah ini kata para ulama, bukan kalimah tauhid, bukan kalimah orang masuk Islam tu. Tak, memang kalimah yang kita lafazkan dengan hati dari dada kita.
Inilah yang ditanyakan oleh Abu Hurairah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah pernah tanya Rasulullah satu soalan. Lalu kata Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, siapa orang paling gembira nanti di hari kiamat? Siapa orang paling gembira mendapat syafaat Tuhan hari kiamat?" Nabi kata, "Wahai Abu Hurairah, saya dah jangka dah soalan ini. Sebab tak ada orang tanya soalan yang macam kamu tanya ni." Abu Hurairah ni orang panggil berfikir di luar kotak ni. Siapa orang paling bahagia sekali dapat syafaat Nabi hari kiamat? Lalu Nabi jawab, orang paling bahagia dapat syafaat saya hari kiamat, orang yang mengucapkan la ilaha illallah ni dari hati dia ni. Keluar daripada hatinya, la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang kami sembah Allah aja. La maqsudu bihaqqin illallah, tak adalah tempat kami minta tolong Allah aja. Ini orang inilah paling bahagia sekali Nabi kata. Sebab kita ni suruh dizikir ni lidah dan hati. Sebab hari ni kita berzikir ni. Kalau pergi kenduri tahlil arwah tu, tengok lauk la ilaha illallah, mata kat lauk. Kena pula lauk tu tutup dengan surat khabar, meneka-neka. Mulut zikir, hati rasa-rasa macam kambing tapi tengok tongkol kecil. Mulut la ilaha illallah, hati ke laut je. Kena pula imam baca lebih 100, 105, 110. Celaka imam tak berhenti. Mulut la ilaha illallah, hati je. Tengok mata, tengok cantik juga rumah dia, bini dia boleh tahan lah. Mulut je, hati itu sebabnya mulut dan hati berzikir kali dah. Itu yang keempat. Yang kelima hadirin para jemaah dirahmati Allah, yang memberatkan amal kita. Yang kelimanya ialah akhlak yang terpuji. Akhlak kita. Ini disebutkan dalam sepotong hadis yang sahih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in yuda'u fil mizan athqalu min khuluqin hasan." Tidak ada benda yang diletakkan atas mizan yang paling berat, tak ada melainkan akhlak yang terpuji. Sebab tu kita ni handsome macam mana pun akhlak kena ada. Tak handsome tak apa, akhlak kena ada. Boleh faham? Bukan kaya, tak handsome tak apa, asal kaya tak. Tak handsome tak apa, asalkan berakhlak. Batu semayang kena ada akhlak, puasa kena ada akhlak. Semua amal-amal kita ni kena ada akhlak, dipanggil adab. Adab. Dengan guru kena ada adab, dengan mak ayah kena ada adab, dengan kawan-kawan kena adab, jiran semua, akhlak kita. Akhlak kita ni. Waktu kita belajar 3 ilmu fardu ain. Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu akhlak, tasawuf. Ilmu akhlak ni. Ni semayang ngadap Allah Ta'ala ni. Kena ada akhlak. Kita semayang, waktu kita disuruh pakai cantik-cantik semayang. Akhlak kita. Ini semayang pakai baju gambar tengkorak. Megadeth, Iron Maiden, Chromox, Def Leppard. Tuan-tuan dah lupa. Apa lagi? Scorpion. Saya tak ingat, kawan-kawan bagi tahu. Ni semayang saya, tengkorak. Allahu Akbar. Sah. Tapi tak berakhlak. Tak ada akhlak. Waktu kita semayang ni, biar ada akhlak. Ngadap Allah, pakai t-shirt, singlet. Berceragah bulu ketiak. Sah. Tapi tak ada akhlak. Menghadap tuanku, ampun tuanku, berceragah bulu ketiak. Disepak tuanku. Tuanku tak sepak, unit protokol, hambat keluar. Tak beradab, ngadap tuanku. Ngadap tuanku. Ini raja segala raja, Allah Ta'ala. Ni, t-shirt, bulu ketiak. Allah, itu boleh tahan. Belengging tu, belengging, baju pun tak pakai. Bukan tak sah, tak berakhlak. Ingat baik itu. Semayang, tapi tak ada akhlak. Pakai baju curi, pakai baju hasil menipu, hasil rasuah. Semayang. Ini tak ada akhlak dipanggil. Puasa, tapi buka minum arak.
Buka tu neraka. Tak ada akhlak panggil. Tak akhlak dalam ibadat. Lepas tu kita masuk masjid pun duduk dalam masjid ada akhlak dia. Ini adab tuan-tuan mencantikkan amal kita. Yang kelima tu akhlak terpuji. Ingat ya? Asqalu ma yudha'u fil mizan khuluqun hasan. Sabda Rasul paling berat atas timbangan kita akhlak kita. Batu dengan orang tua kena ada akhlak. Mau orang tua kita lalu depan orang tua. Hari ni tengok budak-budak muda tak diajar adab dan akhlak di sekolah. Kadang-kadang depan kita ustaz tak ustaz mencarut. Saya pernah sekali budak perempuan tu mencarut depan saya. Kejut saya lah. Ceritanya dia jaga kaunter. Jadi dia keluar sekejap, masa dia balik nak masuk kaunter tu dia terlanggar meja kaunter tu, dia mencarut. Paling tidak engkau respect lah bang ustaz ni. Dengan kopiah kan, kopiah dia tak tahu kita ustaz tapi kan kopiah kan. Tak ada. Depan kita pun budak perempuan. Allah, tak ada akhlak. Minum tangan kiri, togok. Nak buat bini pun takut je. Itu sebab kita orang tak berani kahwin Arab pasal tu lah. Arab depan saya minum. Mana akhlak dia? Dia kata tak ada akhlak. Satu Islam ajar kita akhlak. Akhlak ya. Ini yang kelima. Yang keenam akhir sekali tuan-tuan pun tengok saya. Yang keenam yang memberatkan amalan kita ialah ilmu yang diajarkan. Ilmu antara yang berat amal kita, ilmu yang diajarkan kepada manusia. Bila sebut ilmu, tak semestinya ustaz, tak semestinya penceramah. Tuan-tuan dengar dah ceramah, pergi sampaikan pada anak isteri yang tak hadir. Beritahu kawan-kawan kita ni besok ditimbang. Ilmu yang dapat diajar, yang boleh dimanfaatkan itu. Banyak tuan-tuan ilmu. Tak semestinya ilmu akhirat. Ilmu dunia ni pun masuklah kita ajar ilmu cocok tanam. Ini semua ilmu-ilmu yang bermanfaat yang diajarkan. Jadi ini antara 6 perkara yang disebutkan dalam kitab At-Tazkirah oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Para jemaah yang dirahmati Allah ta'ala sekalian. Maka nanti kita ingat sama ada yang ditimbang itu amal kita sendiri ataupun catatan amal kita ataupun diri kita, kita serahlah pada Allah ta'ala. Cuma kita berdoa, ya Allah, supaya kita mohon mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana 5 syafaat Nabi yang besar, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama Syafi'i, antara 5 syafaat Nabi ada yang sudah ditimbang. Berat amal-amal jahatnya berat, tapi dengan syafaat Rasul amal baiknya menjadi berat. Syafaat Nabi, syurga juga dia. Selamatlah. Ada yang ditimbang amal jahatnya berat daripada amal baik, dihumban neraka, umban neraka. Tapi Rasulullah kenal ini umat baginda, disyafaatkan masuk juga syurga. Yang penting jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita mohon pada Allah, isfa' lana ya Rasulullah, syafaatkanlah kami ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin para jemaah yang dirahmati Allah, sekadar itulah yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Kalau ada sebuah kekurangan, kita mohon kepada para ulama dan asatizah kita untuk menyempurnakannya. Kalau ada sebarang kesilapan untuk diperbetulkan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita di dunia dan di akhirat. Dan moga-moga kita mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu saja. Bismillahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما ولا مطرودا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. فتقبل الله منا ومن